Hadis yang ke-56 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dikasihi Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Dia bertanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia bertanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab, jihad pada jalan Allah. Abdullah berkata, semuanya itu telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau aku tambahkan lagi soalan, pasti baginda akan menambahkan lagi jawapan. Riwayat Bukhari. Jadi hadis ini kita ambil beberapa banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya ialah kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan para sahabat. Kita baca dalam banyak hadis termasuk hadis ini. Yang ni soalnya yang menyoalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain banyak lagi sahabat tanya soalan berkali-kali, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Jadi ini satu adab yang disebut oleh para ulama, adab kepada orang yang mendidik. Tak kiralah guru ke ibu ayah ke siapa pun, dia mesti ada kesabaran untuk menjawab. Kecuali dia tak tahu, maka dia perlu sabar jawab. Kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab. Dan kadang-kadang para sahabat tanya soalan itu dan baginda dah jawab, maka jawapan itu sepatutnya telah mencukupi, tapi sahabat itu tanya lagi. Maka Rasulullah tidak pernah sebut, kau menyusahkan aku, tanya banyak, balik buat apa yang aku suruh, duduk diam. Tak ada. Bahkan yang menarik tu, orang kafir tanya pun Nabi jawab. Itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tanya, maka Nabi kata kalau aku dapat wahyu aku jawab. Dan orang kafir minta itu, minta ini, maka itu yang pertama dipanggil, kalau nak jadi orang hebat dia kena sabar jawab persoalan. Kemudian satu lagi ialah ulama bincangkan kenapa jihad tu di bawah, kenapa jihad tu di belakang. Kerana kata ulama, jawapannya ialah kerana solat itu lebih kerap daripada jihad. Jihad ni bukan semata-mata nak jihad pergi jihad seorang-seorang. Dia mesti ada ketua yang mengisytiharkan perang di jalan Allah baru boleh pergi jihad. Dan jihad tidak berlaku setiap masa. Peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sertai lebih kurang 25 atau 27 peperangan dalam tempoh bertahun-tahun Nabi dakwah. Tapi yang harian, yang setiap masa itu lebih banyak lagi amalan lain. Maka dimulakan dengan solat. Sebab tu kan ada orang buat teka-teki ya, apa benda yang paling ringan, tinggalkan solat lah, ringan. Maksudnya dia boleh buat banyak benda berat. Dia boleh keluar rumah, cari rezeki, kerja siang malam, dia boleh bersukan, dia boleh benda yang berat, angkat kayu, angkat batu, angkat takbir, dia tahu apa larat. Itu orang kata kan, kita pun fikir balik, alhamdulillah kita terselamat daripada itu. Walaupun kadang-kadang kita pun sembahyang pun kadang-kadang terlambat waktu, tapi kita janganlah tinggal. Jadi macam mana dengan orang yang susah payah keluar kerja sebelum subuh, balik pun malam, dia mampu buat semua benda. Dan saya pernah jumpa orang berniaga dan tak sembahyang, biasa pakai kopiah, berniaga pakai kopiah, tak sembahyang, mungkin dia jamak terus, jamak 5 waktu, kita pun tak tahu. Jadi rupanya sembahyang tu dekat dengan kita. Sebab tu disebutkan amalan yang Allah paling kasih, yang Allah beri banyak ganjaran, sembahyang mengikut waktunya. Kemudian ibu bapa itu memang jelaslah, selepas Allah siapa lagi? Allah sebut dalam Quran,
supaya kita taat kepada Allah. Kemudian Allah sebut ibu bapa, wa bil walidaini ihsana. Allah sebut dalam Quran, anishkurli wa liwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapa kamu. Mana Allah kaitkan, letak sebelah menyebelah dalam ayat. Jadi benar besar. Dan ibu bapa itu tempat untuk kita menambahkan amal. Sebab itu ada hadis yang menyebut rugilah kalau ibu bapa masih hidup tapi dia tak dapat masuk syurga. Maksud dia buat tak tahu peluang depan mata. Orang yang mak ayah dah meninggal sedih sebab tak dapat berbakti lagi. Jadi orang yang mak ayah hidup pula tidak berbakti. Jadi ini kita panggil peluang depan mata tapi kita abaikan. Itu bahaya juga. Diingatkan kepada kita amalan yang Allah kasih. Kemudian jihad ni adalah satu benda yang besar juga. Maknanya tak boleh kalau senang-senang cakap, tak boleh, dia kena sepenuh hati. Bila Nabi SAW panggil sahabat, bagi tahu kita akan berjihad, berperang, tapi Nabi SAW adat baginda, dia tak beritahu tepat bila dan bagaimana. Sebab apa? Sebab tak nak musuh tahu. Maka cakap itu berlapik, disebutkan nanti kita akan pergi. Kemudian bila nak berjihad tu, sampaikan macam kisah perjanjian Hudaybiyah tu, bagaimana Rasulullah SAW ambil janji setia. Maksudnya ni bukan benda kecil. Maka ini amalan yang Allah kasih kerana mempertahankan agama. Dan di negara Arab yang berlaku sekarang ni bukan jihad, sebab dia bertembung sesama Islam. Bukan. Jadi sekarang ni orang suka cerita pasal hari kiamat, Imam Mahdi, apa, Dajjal nak keluar. Saya kata macam mana orang boleh suka sangat benda ni kan? Sampaikan bila ada ustaz ceramah tajuk biasa-biasa, tak ramai orang cari dalam YouTube, dalam mana-mana. Tengok ceramah benda tanda kiamat, dia laju sikit, ramai sikit orang nak tahu. Dan yang paling bahaya bila dia ada ramalan, itu lagi bahaya. Dan saya ada dengar sahabat-sahabat saya tanya, dan saya pun kadang-kadang dengar juga, ada beberapa ustaz daripada Indonesia duk ceramah pasal kiamat ni seolah-olah bercerita bila nak berlaku tahun ini, tahun depan. Kata ini bukan cara dia, ini bukan cara kita mengaji. Macam orang bercakap soal jihad tadilah, jihad bukan setiap masa. Sebab tu ketika mana seorang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW nak pergi berjihad, Nabi kata, adakah ibu bapa kamu masih hidup? Dia kata, ya Rasulullah, mak ayah masih hidup. Nabi kata, balik jihad, jaga mereka. Jadi jangan kita sampak jihad tu nak pegang senjata pun tak erti pegang. Bukan semua orang boleh berjihad. Rasulullah SAW datang tentera jumpa dia, Nabi kata, ni boleh, ni tak boleh, ni balik dulu, yang ni boleh. Mana bukan semua orang. Lebih baik kita mencari amalan yang semua orang boleh buat. Jangan kita bercita-cita nak jumpa peperangan, tak boleh. Nabi SAW sebut, la tatamannau liqa'al adu. Ini ada dalam kitab Al-Salihin. Jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Kita jihad bila ada keperluan, bukan kita duk bila nak perang ni, tangan ringan ni, ambil tangan ringan lah setakat dah buat macam ni, ringan. Kalau tekan nak pegang pen pun tak larat. Bila ada pegang pedang tak ada dah, beras napang lagi berat. Lagi salah pasang peluru tak keluar. Batu orang tengok kita macam ni nak berjihad. Jadi kita jangan minta benda takut kita tak mampu buat. Macam setengah orang jumpa sahabat cakap, seronoklah engkau jumpa Nabi, kalaulah kami dapat hidup zaman tu. Sahabat tegur balik, jangan cakap macam tu. Bersyukurlah kau hidup zaman sekarang. Kerana di zaman dulu aku nampak ramai orang jumpa Nabi dan kafir. Sebab dia kata, seronoklah dapat jumpa Rasulullah kalau aku di zaman sahabat. Kalaulah aku hidup zaman kamu semua, aku nak tengok Nabi. Maka sahabat tegur, jangan cakap benda yang kau belum tentu boleh buat. Jadi kita boleh buat solat, kita boleh buat, jaga mak ayah, buat baik, berbakti, sama ada dah meninggal ke masih hidup, boleh buat. Jihad jangan minta sangat.
Sebab kita tak tahu kita mampu ke tidak. Tapi kita bercita-cita kalau Allah takdirkan, kita doa semua kita dapat jihad. Itu cerita dia. Jangan salah maksud jihad. Macam orang yang ada orang Malaysia pergi sana berperang sesama Islam. Itu apa tu? Itu bukan jihad. Itu fitnah, huru-hara. Macam juga tanda kiamat tadi. Rasulullah beritahu tanda kiamat. Tiba-tiba 2-3 orang ustaz ni suka letak tahun. Tahun ni, tahun depan, bulan ni, bulan depan. Lepas tu dia bawa hadis-hadis yang tak sahih. Kata Jumaat jatuh hari apa, nanti akan dengar mula. Hadis tak sahih tuan-tuan, tak sahih. Imam Bukhari ke Imam Muslim ke tak bawa pun ada. Buka kitab-kitab tebal besar hadis yang utama pun tak ada hadis tu. Adalah kitab-kitab yang ulama dah senaraikan. Kitab-kitab ni tidak dapat dipastikan sahih ataupun tidak. Oh, dia kata kalau hari Jumaat kalau Ramadan 15 Ramadan jatuh hari Jumaat akan bunyi itu, akan bunyi ini, akan perang. Imam Mahdi keluar. Dia keluar kat mana? Ini bahaya. Habis tahun ni, tahun depan pula cerita. Kan? Habis tahun ni tak keluar. Kita simpan tahun depan pula. Tak keluar juga. Jadi bukan macam tu maksud hadis-hadis tu. Nabi bercerita tanda kiamat yang mana kita kena faham apa kita kena buat sekarang. Bukan kita mencari-cari dan menunggu-nunggu. Lagi sonok zaman dulu. Sebelum ni kan ada orang cakap Imam Mahdi orang Melayu lah, orang Indonesia lah. Sudah cerita makin berserabut cerita ni. Kan? Ada yang kata dah ada dah Ustaz Imam Mahdi. Dia dah ada dah. Kita boleh cakap lah. Kan? Tapi kita tak tahu hakikat sebenar. Lepas tu dulu ada orang ada seorang penceramah. Saya pernah dengar ceramah dia kata, saya pernah jumpa dia. Dia kata peperangan di Syria, peperangan semua ni tanda tak lama lagi Imam Mahdi nak keluar Dajjal. Ini zaman bila? Cerita hadis cerita apa? Cerita hadis cerita zaman Imam Mahdi tu, bukan zaman sekarang. Sekarang ni Islam lawan Islam. Cerita hadis tu Islam lawan orang kafir. Macam mana boleh tukar cerita ni? Sebab dia seronok sangat, dia nak share. Dia nak beritahu tidak lama lagi kita akan menang. Saya fikir menang apa? Dalam hadis disebutkan Imam Mahdi akan memimpin tentera di Syria. Saya kata hadis tu cerita apa? Cerita umat Islam lawan Rom, bukan lawan orang Islam. Macam sekarang lawan sesama Islam. Dia harap Imam Mahdi datang. Keluar 3 Imam Mahdi kejap lagi. Sebab apa? Ada 3 kumpulan lawan. Sebab 3 Islam, 3 ada Imam Mahdi. Tak tahu nak jawab satu-satu. Yang pasti Imam Mahdi ada dekat Empang. Saya tak tipu. Dia Imam, nama dia Ustaz Mahdi. Saya tak tipu. Saya beritahu orang, saya dah jumpa Imam Mahdi dekat Empang. Nama dia Ustaz Mahdi, dia imam di surau. Tapi kalau dia dah tak jadi imam sekarang, dia dah tak ada imam. Dia tinggal Ustaz Mahdi saja. Jadi itu penting, kan? Baik.